Ini mengenal Allah sebagai ilah ni. Ini mengenal Allah sebagai ilah, permulaan agama la ilaha illallah. Ini permulaan agama mengenal Allah yang bersifat dengan istighna dan iftikar kepada Allah. Ni permulaan agama. Kena kena kita tak boleh nak turut juga, kena muzakarah. Kena muzakarah sesama yang hak mahir. Jangan muzakarah dengan hak pening juga. Pening campur pening jadi double pening. Pening campur pening, bincang pening dengan pening kau dua kali pening. Kena bincang dengan hak mahir lah. Ni kadang-kadang hak mahir pun dia mahir kodoh dia nak minta tolong cerita dok anda. Ada kok gitu. Dia kemah tapi minta maaf. Nak tolong cerita dok anda. Tapi kalau kat dia cerita, hak kamu ni dok betul ni pegang gini ni. Lepas tu cerita, boleh kata dok betul je. Cerita dok anda. Tak ada gitu. Minta tolong dia hanya boleh ya, betul ataupun salah. Betul. Gitu je. Salah. Lepas tu salah. Betul kan ya? Betul tu masalah nak cerita tu dia kata. Tapi salah hak kamu ni. Tak kena hak kamu ni salah ni. Dah kalau kata salah, takkan nak salah gitu je. Beritahu betul. Beritahu betul tu masalah dia tak pandai nak beritahu. Mana dia mahal untuk kodoh dia. Tu kena muzakarah molek tu. Sebab tu permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimah yang pertama la ilaha illallah. Pergi pada kalimah yang kedua ni. Dan kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah, itu memberi faedah. Apa faedah Muhammad Rasulullah ni? Beri faedah kepada mereka yang ikrar dengan lidah. Duk sebut dengan lidah ni. Beri faedah akan ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri faedah akan ikrar. Ikrar ni mengaku di hati pula. Dia sekarang ni Muhammadur Rasulullah itu dengan lidah. Tapi apabila mulut Muhammad Rasulullah memberi faedah, memberi guna. Memberi faedah berguna akan ikrar, mengaku di hati seseorang dengan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah tu kerasulan, pangkat. Rasul orang. Rasul tuan. Pangkat dia risalah. Nabi tuan, pangkat dia nubuwah. Wali tuan dia, pangkat dia wilayah. Tu pangkat. Jadi rasul orang tuan, pangkat dia risalah. Nabi tu orang yang berpangkat nubuwah. Risalah kerasulan. Ada tema gitu ada. Nubuwah kenabian. Apa beza kalau kita lah cakap Melayu ni? Rasul dengan kerasulan, Nabi dengan kenabian. Kan kita bahasa Malaysia. Rasul dengan kerasulan, Nabi dengan kenabian. Apa beza? Dia Rasul tuan, kerasulan risalah pangkat. Nabi tuan orang, kenabian ataupun nubuah tu pangkat. Pangkat risalah, pangkat nubuah dia panggil. Risalah ni kerasulan, bukan risalah saklar. Tak, kita risalah bukan. Risalah terkadang helayang-helayang. Bagi risalah, helayang. Risalah juga pergi kepada kitab kecil. Kitab kecil dia panggil risalah juga. Ini suatu risalah yang kecil. Mana apa ni? Kitab kecil. Dia panggil risalah. Di sini risalah kerasulan. Muhammad Rasulullah memberi faedah akan ikrar. Ikrar dengan hati akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerasulan Nabi SAW, Nabi diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lazim daripadanya daripada ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, membenar akan dia, akan Nabi Muhammad,
pada tiap-tiap yang mendatang Nabi Muhammad dengan dia dengar barang. Apabila mulut kita Muhammadur Rasulullah, maka memberi faedah ikrar di hati dia akan kerasulan Nabi SAW. Apabila kita ikrar akan kerasulan Nabi, lazim daripada ikrar ni akan membenarkan akan Nabi pada tiap-tiap barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengar-dengar barang. Dan bila ikrar di hati Nabi Muhammad Rasulullah, lazim daripada ikrar Nabi Muhammad Rasulullah ni, apa yang Rasul bawa datang, kita akan membenarkan dengan hati. Kenapa membenarkan dengan hati? Sebab kita sudah ikrar di hati Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bila Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi pun bawa datang. Sama ada Nabi bawa datang ni dengan perkataan, sama ada Nabi bawa datang ni dengan perbuatan, maka hati kita akan membenarkan ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi buat apa-apa, Nabi kata apa-apa, itu semua adalah wahyu daripada Allah. Sebab apa? Sebab kita sudah ikrar dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Ini membenarkan pada tiap-tiap barang yang mendatang Nabi Muhammad dengan barang. Hak ni gak masuk belaka ni. Mana? Malaikah, bukan Nabi yang cerita. Kitab, bukan Nabi yang cerita. Akhirah, bukan Nabi yang cerita. Ini barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan barang. Hak barang Nabi mendatang ni termasuk beriman dengan Allah. Siapa yang mendatangkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni, apabila lidah kita menyebut Muhammadur Rasulullah, maka faedahnya ikrar di hati kita akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lazim daripada mari daripada kita mengikrar akan kerasulan Nabi SAW, hati kita akan membenarkan tiap-tiap barang yang mendatang ia Nabi dengan barang. Mana barang yang mendatang oleh Nabi ni? Termasuk Allah Ta'ala. Mari mana kita beriman dengan Allah Ta'ala ada sedia kekal. Nabi Muhammad yang bawa datang. Ada ni. Jadi dia masuk di bawah Muhammad Rasulullah ni, masuk rabi hak lain tu. Sampai ke hak kalimah la ilaha illallah tu pun Nabi yang bawa datang. Sebab tu mazhab Maliki hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutup buku. Tak ada taubat. Tak ada taubat. Bunuh. Anu hak berlaku pada Salman Rushdie tu. Ada ni, Salman Rushdie tu kan. Dia kata dia sudah bertaubat. Dah. Tawaran bunuh kekal selama-lamanya. Kan dia kata bertaubat dah. Mazhab Maliki tutup pintu taubat. Hina Nabi Muhammad SAW, pakai bunuh. Dia bertaubat, tutup dah, tak terima. Mazhab Syafi'i terima lagi. Dah dia bertaubat, terima baliklah keislaman dia. Dah. Mazhab Maliki dah. Siapa pilih hina Nabi Muhammad SAW, habis segala-galanya. Allah dia beriman. Allah beriman habis mana? Bukan Nabi Muhammad yang mendatangkan. Nabi Muhammad yang mendatangkan. Dia dihina Nabi Muhammad yang mendatangkan. Tak ada lah Nabi bawa datang tu dah betul belaka lah. Mana pun termasuk beriman dengan Allah pun tak ada lah. Bila dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak cerita Nabi Muhammad ni besar daripada Allah, bukan. Hina Allah masih lagi terbuka pintu taubah mazhab Maliki. Hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu taubah ditutup. Jadi besar Nabi Muhammad daripada Allah. Jangan salah faham gitu. Sebab mari mana kita mengenal dan beriman dengan Allah? Mari daripada Nabi Muhammad yang bawa datang. Tolak Nabi Muhammad je habis lah. Dah. Allah saya terima, Nabi Muhammad tak terima. Nak terima Allah Nabi mana? Kalau tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu besar. Bukan kata Muhammad tu besar daripada Allah. Sebab tu nanti dalam kitab Faridah ni
Ni terkadang kalau orang membaca sendiri, dia dengar pula dengan cara penyampaian yang boleh timbul fitnah, dia di hadapan ada. Jadi Muhammad Rasulullah ni seolah-olah satu lauk, la ilaha illallah satu titik daripadanya ada di hadapan nanti dalam kitab Faridatul Faraid ni. Faridatul Faraid ni dia ada. Jadi seolah-olah Muhammadur Rasulullah ni satu lauk, la ilaha satu titik daripadanya. Kalau pula kena cara penyampaian tu dok letak molek, orang ni pun dia tala lalulah. Kitab Faridatul Faraid seolah-olahnya Nabi Muhammad besar daripada Allah. Gitu. Dan memang adalah dia punya rakaman tu. Jadi dikerak pendek, kemudian disebor. Bagi orang yang memahami ayat tu, dia fahamlah apa maksud pengajaran tu. Tapi bagi orang yang tak belajar kaedah sifat 20, dia dengar gitu kok, itulah peluang dia nak memburuk-burukkan, terutama sekali kitab Faridatul Faraid ni. Sebab kitab Faridatul Faraid ni sifat 20 kok ranking yang pertama ni, nombor 1 pada ranking. Bukan ranking bola je. Ranking bola tak sudah sebut lah, Malaysia 100 berapa. Dah sebut lah tu ranking bola. Ranking nombor 1 ni kitab Faridah ni. Jadi macam mana nak mati tak Faridah? Ayat tadilah. Jadi Muhammadur Rasulullah seolah-olahnya satu laut, la ilaha satu titik daripadanya. Besar Nabi Muhammad daripada Allah Ta'ala. Bukan begitu. Sebab beriman dengan Allah ni mari daripada Nabi Muhammad SAW yang mendatang, yang bawa datang. Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad banding kok mana? Tuang dengan hamba. Nabi Muhammad ni hamba Allah, asra bi'abdihi, memperjalankan amalan dengan hambanya. Mimma nazzalna ala abdina, hamba kami. Nabi Muhammad tu hamba Allah Ta'ala macam kita lah. Mana boleh banding Rabbil Alamin dengan Nabi Muhammad hamba Allah Ta'ala, mana boleh banding. Tapi nak ceritanya daripada Muhammad Rasulullah ni lah, mari kita membenarkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ikrar di hati kita akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lazim daripada kita membenarkan akan kerasulan Nabi SAW, kita akan membenarkan tiap-tiap barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan dia dengan barang. Termasuk beriman dengan Allah, malaikat ke, kitab ke, hari kesudahan ke, qada dan qada ke, semuanya masuk di bawah barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan barang. Hak Nabi bawa belaka tu, dia biasanya kitab hak Aqaidul Iman yang 50 selesai, maka hak Muhammad Rasulullah terkandung di bawah Muhammad Rasulullah malaikat. Terkandung di bawah Muhammad Rasulullah kitab-kitab. Terkandung di bawah Muhammad Rasulullah rasul-rasul. Ni apa? Hak tu hak Nabi sallam yang mendatang, yang bawa datang. Jadi hak Rasul bawa datang, mari daripada kita ikrar kepada kerasulan, kita akan membenarkan sekian perkara Nabi bawa datang. Termasuk rasul-rasul yang lain lah. Ni golongan kafir lah, golongan yang tolak hadis Nabi SAW. Golongan yang tolak hadis Nabi SAW, tolak secara mutlak, tolak habis. Tapi payah sikit lah, sebab ini perkara sumber utama agama, ditolak betul-betul. Tolak sekalian hadis Nabi SAW. Tapi dia tidak ada pengisytiharan daripada pihak berkuasa agama status keislaman dia ni. Bila tidak diisytiharkan oleh pihak berkuasa agama, apabila berlaku kematian, jenazah nak buat macam mana?
Kita nak hukum kafir, kafir ni mesti datang daripada pihak berkuasa yang bawa ke mahkamah, bicara-bicara, bagi pihak mahkamah pun menetapkan bahawa dia sudah kafir. Dia kafir ni dia berkait dengan hukum jenayah. Dia tak boleh individu yang menghukumkan kafir. Kafir ni kena naik kepada mahkamah, ini bab jenayah, mahkamah yang memutuskan dia sudah terkeluar daripada Islam, kafir. Tapi sekarang ni hak anti hadis, tolak hadis mentah-mentah ni, tidak ada perisytiharan daripada pihak berkuasa agama status keislaman dia tu. Bila berlaku kematian, kalau dia orang Islam, fardu kifayah, mandi, kapang, sembahyang, dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Dak kafir apa lagi ditolak hadis mentah-mentah. Kita nak hukum kafir tak boleh bahagian kita. Ini jadi rumit ni bila berlaku kematian. Jadi rumit sebab tidak ada mana. Dia pihak berkuasa agama lah kena ambil tindakan. Kena dakwa dia mahkamah jelas, maka pihak berkuasa agama pun isytihar dia sudah bukan orang Islam, maka perkahwinannya sudah terputus. Bila mati tak ada pusaka mempusakai. Bila mati jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikapangkan, tidak disemayangkan, bahkan diharamkan ke bumi di perkuburan orang Islam. Tapi ini kena mari daripada berkuasa agama lah. Bila tak ada keputusan seumpama tu, mati. Nampak macam mana? Saya hukumkan dia kafir. Tak boleh. Ini berkait dengan perundangan, berkait dengan undang-undang. Ada. Jadi puak anti hadis ni, dia tolak Muhammad Rasulullah. Dia tolak. Dia hanya ada la ilaha illallah. Tak ada Muhammad Rasulullah. Apabila Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita tolak Nabi Adam, tolak Nabi Nuh, tolak Nabi Musa, tolak Nabi Isa. Sebab apa? Muhammad Rasulullah. Apa tolaknya pula? Bukan Muhammad Rasulullah saja. Tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada Nabi melainkan Muhammad. Baru ya sungguh. Ada ni? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Rasul melainkan Nabi Muhammad. Iyalah. Sekarang ni dah. Mak Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah tu bawa cerita ke Rasulullah Nabi Adam. Muhammad Rasulullah bawa cerita ke Rasulullah Nabi Nuh, ke Rasulullah Nabi-Nabi yang lain. Bila kita mengaku Muhammad Rasulullah, kita akan imani Rasul-Rasul yang lain yang Nabi Muhammad bawa cerita datang. Dia kata dok, bila Muhammad Rasulullah, berarti kamu tolak Nabi Adam Rasulullah. Dia kata kamu tolak Nabi Nuh Rasulullah. Dia faham kok mana ni. Dia tolak Nabi lain ni, tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada Rasul melainkan Nabi Muhammad. Barulah tolak Rasul yang lain. Ada ni Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi sebagai utusan Allah, cerita berkaitan kerusulan Nabi Adam, kita imani kerusulan Nabi Adam, kerusulan Nabi-Nabi lain, kita imanilah. Ada ni Nabi Muhammad bawa Al-Quranul Karim, kalamullah. Dalam Al-Quranul Karim cerita Rasul 25. Al-Quranul Karim cerita Rasul 25. Jadi Rasul 25 tu Nabi Muhammad yang bawa datang. Kita imani seorang-seorang hak Rasul 25. Mari mana ni? Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba Muhammad Rasulullah ni berarti tolak kerasulan Nabi-Nabi yang lain. Digihura gitu. Maka dia tolak Muhammad Rasulullah. Dia hanya ambil asyhadu alla ilaha illallah. Tak ada wa asyhadu anna Muhammad. Ditolak tu. Tolak tu boleh dikafir dah. Tolak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jadi kafir dah. Ni terang-terang ni. Siapa ke mati bawa pahaman seumpama ni. Tapi penegasan tidak ada di pihak berkuasa agama. Macam mana nak dengan orang ni lah macam mana. Perkahwinan dia macam mana. Maka kalau dia kafir, maka tercerai, terputus hubungan suami isteri. Ada ni.
Dan tidak ada pusaka mempusakai. Kalau dia mati, harta tidak dipusakai oleh anak bini. Hartanya akan naik ke Baitul Mal. Dia tidak ada pusaka mempusakai. Kalau dia mati kafir oleh azabillah. Memang kafir lah tolak hadis ni, tolak hadis mutlak ni. Tapi kafir tak kafir ni, dia kena mari daripada pihak berkuasa. Berkaitan dengan undang-undang janayah. Ridah-ridah ni termasuk di bawah undang-undang janayah. Ini bukan berkait dengan perundangan. Bukan berkait dengan individu, bukan. Jadi dia faham gitu. Bila kata Muhammadur Rasulullah, berarti Nabi Muhammad juga Rasulullah, berarti kamu-kamu tolak rasul-rasul yang lain. Oh, dia faham gitu. Kita ni Muhammadur Rasulullah ni bukan rasul yang lain. Kita beriman dengan Allah pun bahawa Muhammad Rasulullah. Kita beriman dengan malaikat pun bahawa Muhammad Rasulullah. Kita beriman dengan hari akhirah pun masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab itu semua adalah barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan barang. Kita akan membenarkan apabila sudah kita ikrar di hati akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olahnya kita faham kok tiada Tuhan melainkan Allah, tiada rasul melainkan Nabi Muhammad. Dia faham gitu seolah-olah lah. Tolak syahadah yang kedua, tolak terang-terang. Tak ada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tak ada. Sebab kalau ada syahadah kedua, dia kata tolak rasul-rasul yang lain, jadi rasul seorang je lah, Nabi Muhammad saja. Ada Muhammad Rasulullah. Kita akan membenarkan pada tiap-tiap barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan barang, termasuk cerita rasul-rasul yang lain. Bahkan termasuk beriman dengan Allah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Dan masuk di bawahnya, di bawah kalimah yang kedua ni, masuk di bawah ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammad SAW ni, wajib benar sekalian rasul dan amanah mereka itu dan fatanah mereka itu dan tabligh mereka masuk di bawah. Masuk pada pengertian ni, bukan nyuruk masuk bawah. Nyuruk dong ni dok. Oh, masuk di bawah. Masuk di bawah tu nyuruk lah. Nyuruk bawah. Nyuruk bawah rumah. Tau. Oh, orang sekarang ni tak ada dah nyuruk bawah rumah. Oh, tak ada sekarang nyuruk bawah rumah dah. Sebab apa? Tak ada bawah rumah dah sekarang ni. Tak ada. Mana ada nyuruk bawah rumah? Nyuruk orang ni dah. Bukan nusuk. Bukan nusuk. Nusuk tu sembunyi. Main tu nusuk. Tu nusuk. Tu dah. Bukan tol. Bukan air dah. Main tu nusuk. Budak lain tak kenal tu nusuk. Tu nusuk. Lepas tu nyuruk. Nyuruk lah. Nyuruk bawah rumah. Sekarang ni tak ada bawah rumah. Rumah atas tanah belaka. Naik air kelang kabur. Tak? Rumah atas tanah naik kelang kabur. Mana masuk dia bang? Masuk pada pengertian. Masuk pada pengertian kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Kemudian minggu lepas tu ni Baba Hambali tu dalam 14-15 ribu lah. Dia boleh di surah Imam ni dalam 14-15 gitulah. Dia boleh di masjid pada kolam bukan gitulah, bukan 5,000 ke gitulah. Mana boleh dalam 20,000 lebih lah. Daripada keperluan dia tu dalam 40 lebih kan dia cerita tau. Untuk apa ni? Untuk kuda panggil. Kuda tau. Kuda. Dengan atak tu dia kata dalam 45 tau dulu dia kata. 45 kalau hak biasa, 60 kalau hak ni. Molek lah. Dia 45 ni kayu kapung. Hak 60 ni dia berbesi. Kayu kapung, kayu tu lama-lama dia boleh mana dia boleh lenduk apa? Lenduk bang weh. Lenduk tau, itu urung itu lenduk ni.
Distrik kan, lama-lama diboleh lendu. Panggil apa? Lendu lah. Tak? Ni distrik. Bukan kayu comel ni, kayu hutang je. Orang sana tu kayu hutang je. Jadi dia lama-lama dia boleh jadi, kalau wak kuda tu dia jadi lendu. Tapi Babang boleh kata ada cara, mungkin dia kena buat perapak. Buat perapak jadi lenduk tu tak berapalah. Mana kalau pakai hok kayu murah sikitlah. Kalau pakai besi jadi mahal gitulah. Dia bahagian atas, bahagian bawah tu alhamdulillah bahagian atas. Bahagian bawah siap, bahagian atas tutup molek, semayang orang. Gitu jelah. Saya mula-mula ngaji dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang, belajar atas pasir. Atas pasir. Atas zinc, tiang kayu hutang. Kayu hutang je, kayu bolak-bolak buat tiang. Kemudian ada dinding sikit tepi, lepas tu pasir. Ngaji tak pasir, apa tiko getah. Bukan tiko biasa, tiko biasa. Lepas tu sambil buat, pasang seming belah depan, undur belah belakang. Belah depan kering, naik belah depan, buat belah belakang pula. Tu mana belajar atas pasir. Tapi bukan atas pasir, ada tiko. Makna belah sana tu dia gitulah. Ada atap, ada dinding, dia pakai jalan. Dia pakai guna lah. Ialah sebab ala kadar. Semuanya sendiri. Bukan ada bantuan kerajaan. Dia tak ada per kapita. Tak ada. Ada ni. Dia per kapita kalau sekolah. Sekolah ada per kapita. Pandai ni. Manakah satu kepala tu kan kerajaan kan bayar lah. Macam di Malaysia kan, dia ada per kapita kan. Di belah sana pun ada per kapita, tapi sekolah. Sekolah. Ada pun pondok. Pondok ni macam bergerak sendiri. Mana kalau kita kata tak ada kelulusan lah. Batu pondok nak dapat visa tak boleh. Sekolah boleh dapat visa. Orang belajar sana. Sebab sekolah dia bawah kerajaan yang kontrol lah. Lepas tu kerajaan bagi bantuan. Pondok tak. Pondok ni sendiri-sendiri. Tidak ada per kapita dan nak minta visa untuk duduk pondok pun tak boleh. Sebab pondok ni dari segi undang-undang macam tak ada. Gitulah. Macam tak ada. Sama dengan masjid-masjid pun gitu juga. Masjid-masjid kampung ni biasanya hak sendiri-sendiri.